Dan undi yang dulu menyokong Pakatan Harapan, sebahagian akan kembali pada BN, sebahagian akan pecah dua. Sebahagian akan pecah dua. Bila pecah dua ni, saya nak beritahu, bila dia pecah dua, sebahagian akan sokong Amir. Contohnya, katalah dari dulu ada 97% masyarakat Cina menyokong Azmin. Mungkin ada lagi 70% yang akan, ataupun 65% yang akan menyokong Amir bertanding daripada masyarakat Cina. Mungkin adalah sikit daripada masyarakat India akan menyokong. Sebahagian akan ikut Azmin. Yang mana dapat manfaat, dapat projek daripada Azmin Ali, tahulah. Azmin bila Mahathir letak dia sebagai Menteri Ekonomi, dia juga boleh bantu kroni-kroni dia. Siapa dapat manfaat, sudah pasti akan bersama dengan Azmin. Tetapi, berapa banyak yang Azmin boleh jaga? Walaupun kita tahu Azmin ni pandai jaga orang. Dia belajar melalui bos dia. Tapi Anwar tak berapa pandai. Azmin lebih pandai jaga orang berbanding dengan Anwar Ibrahim. Jadi, kita kena faham, Azmin pun tak akan dapat undi Melayu yang dulu menyokong. Jadi dari mana undi yang Azmin nak kejar? Pertama, Azmin mengharapkan dia dapat undi daripada PAS. Kena ingat, PAS di sana sudah bersumpah akan menyokong Datuk Seri Megat Zulkarnain. Kalau Megat Zulkarnain ditabalkan menjadi calon Barisan Nasional sekali lagi. Mereka dah bersumpah. Maknanya di sebelah Gombak itu sendiri sudah ada perbincangan di antara UMNO dan PAS, walaupun di peringkat persekutuan, disebabkan satu dua orang macam Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu, nak memastikan bahawa hubungan dia dengan Muhyiddin kekal akrab dan sebagainya, maka dia menghasut Tuan Guru Haji Hadi. Tetapi yang di bawah ini, hari ini saya nampak bukan semua akan mengikut walak lagi. Bukan semua akan meletakkan walak ke atas Haji Hadi. Mereka boleh berfikir mana lebih baik untuk parti mereka, mana lebih baik untuk kesinambungan parti mereka. Apatah lagi, kebarangkalian untuk kerjasama dengan PAS di peringkat DUN bila ada pilihan raya negeri Selangor itu pun masih wujud. Takkanlah dah kalah di Melaka, kalah di Johor, PAS tak sedar-sedar nak tunggu kalah di persekutuan, masih tak sedar. Sudah pasti satu hari nanti akan ada titik tolak. Kita akan melihat dua buah parti besar Melayu ini akan kembali bertaut, insya-Allah. Bergantung kepada sejauh mana kepimpinan boleh berlapang dada, buang ego masing-masing. Akhirnya kita boleh lihat parti terbesar umat Islam ni bergabung balik, insya-Allah. Jadi bagi saya, undi yang Azmin harapkan daripada PAS juga belum tentu akan dideliver sepenuhnya. Silap-silap separuh akan pergi kepada Barisan Nasional, kepada calon Barisan Nasional. Dan mungkin kelebihan yang ada pada Azmin, kelebihan yang ada pada Amir, kedua-dua ni betul-betul macam ikan buntal yang dah kenyang. Dia ada banyak duit untuk dia berikan kepada pengundi-pengundi di Gombak. Jadi saya minta pengundi-pengundi di Gombak, bila ada rakan-rakan Perikatan Nasional datang, bagi itu, bagi ini, ambil. Sebab ini adalah sebahagian daripada duit anda, sebahagian daripada 600 bilion yang dibelanjakan untuk diberikan projek-projek direct nego kepada kroni-kroni Perikatan Nasional sepanjang tempoh darurat. Sama juga kalau Amiruddin juga menggunakan teknik yang sama. Ni saya cakap ni kalau mereka bagi duit, ambil. Tetapi undi, pastikan berikan undi anda kepada calon Barisan Nasional. Kerana kalau kita tak ubah kali ini, sekali lagi kita kalah, maka rakyat akan terus menderita. Rakyat akan terus menderita dan kerajaan yang dibentuk akan menjadi kerajaan yang tidak stabil sampai bila-bila. Okey? Di Kuala Selus, penyandang kursi Parlimen Kuala Selus, Datuk Dr. Mak Khairuddin Aman Razali berharap agar adik PAS mengundi BN pada pilihan raya umum ke-15 bagi mengelakkan kemungkinan timbul sebarang mudarat sekiranya Pakatan Harapan menang.
Saya setuju sangatlah dengan pandangan Datuk Seri Khairuddin Aman Razali ataupun lebih dikenali sebagai At-Takiri ni, kan? Sebab bagi saya hanya dua buah parti berpotensi untuk membentuk kerajaan. Pertama, Barisan Nasional dan kedua Perikatan Nasional. Pertama Barisan Nasional dan kedua Pakatan Harapan. Perikatan Nasional ke GTA ke, mereka ini boleh mendapat sejumlah kerusi, tetapi mereka tidak boleh membentuk kerajaan. Tetapi sekiranya ada yang tidak tergamak mengundi BN dan tak nak undi PH kerana dalam tu ada DAP, mereka berikan undi kepada pihak ketiga, sama ada GTA ke, sama ada Perikatan Nasional ke. Undi yang diberikan kepada GTA dan Perikatan Nasional ini sama macam merosakkan undi anda. Kerana undi anda diberikan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memerintah dengan bersendirian. Memerintah tanpa bergabung dengan pihak lain. Jadi, kalau anda berikan undi kepada PN dan juga kepada GTA, ini bermakna sebahagian besar daripada kerusi yang sepatutnya dimenangi oleh BN akan hilang. Dan jika GTA ini ataupun PN ini bergabung dengan PH, maka akhirnya PH yang akan membentuk kerajaan. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Jadi itu sebab kali ini fokus, bulatkan tekad, kuatkan semangat, apa jadi sekalipun. Tak kiralah search Google search engine hari ini meletakkan posting-posting Pakatan Harapan berada di atas sekali. Kita tahu juga Konrad Adenauer hari ini mereka akan membuat program di Singapura. YB daripada PKR sudah dihantar untuk menjadi salah seorang pembentang kertas kerja. Kita pun tahu bahawa CIA di belakang Konrad Adenauer ni, mereka juga sekali lagi interfere dalam kita punya kedaulatan negara kita, cuba nak mengatur. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita masih lagi memberikan peluang kepada Pakatan Harapan memerintah. Saya takut selepas ini negara kita akan jadi lembu cucuk hidung kepada Amerika. Negara kita akan ikut semua polisi-polisi Amerika dan ianya juga akan mendedahkan negara kita kepada ancaman keselamatan. Kita pun tahu hari ini kekuatan Rusia juga ada kelebihan-kelebihan tertentu dari segi sudut senjata nuklear dan sebagainya. Kita pun tahu China pun ada kekuatan ketenteraan dia. Kalau kita satu hari nanti diperintah oleh Anwar Ibrahim, saya bimbang. Saya bimbang. Kalau Anwar jadi timbalan ataupun jadi letak anak dia sebagai timbalan untuk menyertai gabungan-gabungan selepas pilihan raya, tak apa lagi. Tetapi kalau dialah yang menjadi Perdana Menteri, hancur negara. Dan ini kita tidak boleh biarkan daripada berlaku. Itu sebab kena fokus berikan undi anda kepada Barisan Nasional supaya kita ada satu pasukan yang berwibawa, yang terbukti boleh menjaga masyarakat berbilang kaum 61 tahun tanpa gagal dan boleh memacu ekonomi kembali seperti sedia kala. Okey? Setiausaha Agung PAS pun, Takiyuddin pun, dia mengisahkan masih lagi UMNO ni masih lagi kawan dia. Sebenarnya sudah berpecah belah lah sebenarnya. Di dalam PAS sendiri pun kita tahu bahawa Setiausaha Agung PAS yang dulu pun kita tahu sebahagian daripada kumpulan SIGA ni ataupun kumpulan Publica ni, hari ini Takiyuddin juga adalah antara orang yang lantang mahukan PAS kembali bekerjasama dengan UMNO di dalam Muafakat Nasional. Bukan hanya At-Takiri, bukan hanya Dr. Khairuddin Aman Ghazali, Takiyuddin pun sudah bersama sekali dengan Nik Abdul dan sebagainya. Jadi kita harap satu hari nanti ada harapan untuk PAS kembali bersama dengan kita. Begitu juga di dalam amanah
Dalam amanah pun sudah kucar kacir hari ni. Mereka sudah pecat Ketua Perhubungan Negeri. 4 orang Ketua Perhubungan Negeri sudah pun dipecat. Mereka sudah mula berantakan.